شون والفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي حسبنا الله ونعم الوكيل على الله. صبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معلف قدس الله سره. Tatimmah. Ini satu kesudahan, penghabisan tatimmah. Ketahui olehmu bahawasanya segala ilmu yang fakir sebutkan di dalam risalah ini Syekh Muhammad Nafis radhiyallahu anhu ialah rahsia yang amat halus dan perkataannya pun amat dalam. Tidak mengetahui ia melainkan ulama yang rasikh, mana yang dalam dan cekap dalam ilmunya, yang teguh dalam ilmu. Ini yang telah tetap terdahulu cahaya daripada perkataannya, kerana ia rahsia anbiya dan awliya yang mewarisi akan mereka itu, yang mengamalkan barang yang diamalkan oleh anbiya alaihi wassalatu wassalam, yang lain daripada khasais, lain daripada ketentuan khusus bagi Nabi dan Rasulullah, lagi mengerjakan akan barang yang diketahuinya sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa tilkal amsalu nadribuha linnas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Bermula segala misal kami misalkan akan dia bagi segala manusia, dan tiada yang memahami akan dia melainkan segala orang yang alim, yang mengetahuinya. Dan tiada terizin oleh syarak menyatakan dia dan membukakan dan menzahirkan dia kerana bukan ahlinya, kepada bukan ahlinya, seperti yang telah terdahulu sebutnya. Kerana akal mereka itu tiada sampai kepadanya, seperti sabda Rasulullah SAW, nahnu ma'asyiral anbiya umirna an natakallama ala nasi qadra uqulihim. Hati kami sekalian para anbiya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala akan kami, bahawa kami berkata akan segala manusia itu, berbicara, bertakallum di atas sekira-kira akal mereka itu. Lagi pula manakala tiada sampai mereka itu kepadanya, nasi adalah yang memberi fitnah, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma haddasa ahadun qauman bihadisin la yablughuhu uquluhum illa kana fitnatan alaihim. Jadi juga berkata satu kaum dengan kata yang tiada sampai kepadanya akal mereka itu, melainkan adalah ia memberi fitnah atas mereka itu. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, inna minal ilmi kahayatil maknun la ya'lamuhu illa al-alimuna billahi. Bahawasanya setengah daripada ilmu itu seperti kelakuan mutiara yang di dalam hidangan di dalam perut ibunya. Tiada mengetahui ia melainkan orang yang alim billah, mana arif billah. Bermula orang yang arif billah, yang mengenali Tuhan dengan zauq, wijdan, syuhud dan ayan, itu maksudnya. Ialah orang yang mengetahui akan zat Allah Ta'ala dan segala sifatnya dan segala asma' dan segala af'alnya. Lagi menyertai ilmunya itu akan Allah Subhanahu wa taala, dan mengamalkan akan barang yang diketahuinya dengan tiada cedera ia barang yang sedikit jua pun. Ini di antara tatimah, kesudahan perbahasan daripada Syekh Muhammad Nafis. Dan kitab ini kita bahas apa dulu? Ialah 4 tauhid. Ya, tauhidul asma, af'al, sifat wa zat. Jadi dipanggil tauhidul khas, sebab tauhid ada 2. Tauhid mana kalimah wahada yuwahidu tauhidan, mana mengesakan
maka mengesahkan Allah SWT sama ada dengan jalan umum atau jalan khas. Jalan umum ialah membina akidah, ya, kita membina akidah, mentauhidkan Tuhan dengan menggunakan suluhan akal yang Tuhan beri. Sebab dalam ilmu usuluddin dibahas pertama sekali hukum akal. Lam annal hukm al-aqli yanhasiru fi salasati aqsamin al-wujub wal-istihla wal-jawaz. Ketahui ilmu bahawa hukum akal itu terbagi pada tiga. Wajib, mustahil, harus. Ya, wujud, istihala, jawaz maknanya. Untuk apa? Mensabitkan ya sifat yang wajibat dan menolak akan mustahilat, benda mustahil, sehingga insan itu mengenali Tuhan dan dapat membina akidah yang betul. Itu peringkat awam. Ada pun tauhid di sini di peringkat khas atau peringkat khas, itu mengenal Tuhan bukan dengan ilmu sahaja, tapi dia naik kepada rasa. Mengenal dengan dalil, mengenal Tuhan bidalil wal burhan, itu peringkat awam. Ada pun mengenal sini bukan dalil burhan lagi, dia naik atas sikit, dia panggil ya bizaq wal wijdan, syuhud wal ayyan. Mengenal Tuhan dengan keperasanan qalbi dia dengan Allah Taala. Ya, mengenal, mengetahui Allah Taala bersifat dengan segala kesempurnaan, dengan menyedari dan ada keperasanan lain. Ya. Innallaha sami'un basir. Quran sebut sungguh Ta'ala sami'. Apa makna sami'? Yattasib bis sam'i. Dia bersifat dengan sifat sama. Wal basir mana zat muttasif bil basar, zat yang bersifat dengan sifat basar, melihat. Maka kita berpegang bahawa Allah yattasif bil basar. Allah Ta'ala bersifat dengan sifat basar yang qadim, sifat yang qadimah, yang azaliyah, yang baqiyah, yang kekal. Satu, selesai. Bagaimana kita mempunyai keyakinan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat tersebut. Contoh itu kalau yang khusus dia naik atas, bukan sekadar kita mengetahui Tuhan melihat, tapi dia terasa Tuhan melihat. Ini lain tadi. Dia berjalan, dia perasan Tuhan melihat. Ya. Macam mana kalbi insan bila dicetuskan gegaran, merasakan dia sedang dipandang lihat oleh Allah. Tuhan itu jauh kedudukan dia, lebih jauh daripada bumi dan langit. Dia perasan dengan dia tak perasan. Tiap-tiap yang mengetahui tak semesti dia perasan, tapi yang perasan confirm dia mengetahui. Ya. Dia perasan akan dia sentiasa dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketiga itu benteng besar daripada segala mungkarat wal ma'asi. Mungkar dan maksiat ialah syu'urul qalbi billah, kesedaran qalbi dengan Tuhan. Sebab itu dalam hadis Nabi kata la yazni zani wa huwa mu'min. Seseorang tu akan berzina ya selagi dia betul-betul iman dia mantap. Maknanya iman dia menguasai, beriman yang kamil. Maknanya dia perasan. Dan masuk dalam makna hadis Nabi, afdalul iman an ta'lamallaha haitsuma kunta. Iman yang paling afdal, paling hebat, ya, paling kuat ialah dia sedar Tuhan di mana saja dia berada. Dia berjalan dengan Tuhannya, dia duduk dengan Tuhannya, dia bercakap semua dengan Tuhan. Ya, baru dia akan dapat kasih sayang tu. Itu dalam hadis sahih disebut oleh Rasulullah SAW. Ya, la yazalul 'abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba fa iza ahbabtu kuntu sam'a alladhi yasma'u ila al-hadisa. Sentiasalah hamba-Ku mengerjakan amal yang sunat setelah dia mengerjakan yang wajib sehingga aku kasih. Sehingga aku kasih. Jadi kita buat amal yang berbagai-bagai, sembahyang, puasa, zikir, baca Quran dan segala ibadat yang lain yang berbagai-bagai bentuk. Tujuan dia pun nak sampai ke puncak, sampai Tuhan kasih pada itu. Maka dalil mana kita dapat kasih Tuhan? Itu dalam hadis. Fa iza ahbabtu, apabila aku kasih akan dia, kuntu sam'ah, akulah pendengarnya, allazi yasma'u bi, yang dia mendengar dengan aku. Bermakna orang ni sudah merasai, dia mendengar dengan aku, dia bercakap dengan aku, dia berjalan, duduk, bangun, semua billah. Ya, maknanya dia perasan, dia rasa dah itu semua daripada Allah Ta'ala. Dia semayang tu dia rasa. Kita semayang, kita qiyam, rukuk, i'tidal sampai bagi salam, kita rasa kita ke atau dengan Tuhan? Kalau kita rasa bi anfusihim, dengan diri mereka, dia mahjub, masih jauh lagi. Kalau dia berasa billah, itu. Ya, billah la bi anfusikum, dengan dia bukan dengan diri kamu. Ya,
Dan jelas daripada Al-Quran lagi terang, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Taala yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Kita adalah kejadian Allah Taala. Perbuatan kita berjalan, duduk, bangun, bercakap, melihat, mendengar, semua billah. Baru dia duduk betul tangga ni. Ketika itu baru dia akan rasakan satu kunci kelazatan dengan Allah Subhanahu Taala. As-sayru fillahi la yakunu illa ba'dal fana. Berjalan rohani kepada Ta'ala dia takkan mula melainkan selepas dia memadamkan, memandang pada diri dia, keakuan, ananiyah, saya. Jalan sufi tak nak saya. Dia nak huwallah, ya, semua itu adalah daripada dia. Minallah, billah, ilallah. Dari Allah, dengan Allah, kepada Allah Ta'ala. Habis, selesai. Baru dikatakan dia benar mengenal akan dirinya yang terikat. Ya, kita memandang apa tuan-tuan? Setiap saat kita kena pandang keterikatan makhluk dengan Allah, termasuk diri kita terikat. Sebab tu wujud kita dengan wujud Tuhan jauh beza. Wujud Allah mutlak, dia tak terikat dengan siapa. Wujud kita muqayyad, diikat. Diikat dengan siapa? Dengan dia. Tarikh lahir kita dia pegang, tempat kita lahir dia pegang, tanah kubur kita pun dia pegang. Ya, kita ni hebat macam mana tanah kubur tak tahu kat mana. Ya, tersuk kat mana kita pergi tak tahu. Dah darat ke laut ke mana, wallahu a'lam. Ya, rezeki kita semua dia pegang, segala-galanya. Kullum min indillah, katakan semua tu daripada Allah. Jadi makna di sini bila dia merasakan betul, ya, mana tauhid khas dipanggil. Dia mengenal Tuhan dengan rasa hati, dengan pembukaan zauq, wijdan, syuhud, musyahadah qalbi dia dengan Allah Ta'ala. Sebab tu insan bila dia duduk saja maqamil musyahadah, mana pandangan qalbi dia sentiasa dengan Tuhan, fi kulli lamhatin wa nafsin, tiap nafas, maka insya-Allah dia akan selamat daripada segala afatul qalbi, penyakit-penyakit dalaman kita, riya, ujub, sum'ah, takabur, ego, dia akan bersih. Dan confirm dia bersih. Kalau pancaran nur musyahadah sampai dia habis, dia pakai habis. Dalam musyahadah dia ada dua, satu an-nur, satu an-nar. Ya, nur pancaran, nar pembakaran. Bila masuk je sifat ni tuan cempakkan, dia bakar habis semua sifat mazmumah. Habis. Dia takkan rasa riak, ujud, semua tak kebetulan. Sebab dia tak nampak diri dia dah. Dia asyik berlazat dengan Tuhannya. Ya. Famadama al-'abdu lam yushid awsaf rabbi al-'azimah la yumkinu an yakhruja min awsafin nafsi al-la'imah khurujan kulliyan. Selama mana hamba itu tidak dibukakan musyahadah qalbi dengan Tuhan, selama itu dia tak akan dapat keluar daripada belenggu sifat mazmumah. Ya, dia tak akan lepas. Dan bila pancaran ni masuk, dia lepas. Berdasarkan pada hadis yang sahih daripada Nabi SAW, ketika Jibril bertanya kepada baginda SAW, ya Muhammad akhbirni anil ihsan, ya Muhammad ceritakan aku apa itu ihsan. Lalu Rasulullah SAW menjawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak. Itu hadis sahih. Ihsan itu ada dua pecahan. Pertama musyahadah, bahawa kamu beribadat seolah-olah kamu lihat Allah Ta'ala. Satu. Kalau tidak, kamu kena rasakan kamu sentiasa dilihat pandang oleh Allah Ta'ala. Ini akan membina rohani seorang itu kukuh dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, terang. Ya, dia tidak gelap, dekat, dia tidak jauh dengan Tuhan. Itu di antara benda besar. Bila ini selesai, dan dia akan rasa berbagai rahsia akan dibuka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kehasilan daripada sini akan dibuka. Ya, Tuhan buka berbagai-bagai, ya, dia panggil dalam maknun, ya, makna permata yang besar dia akan dibuka oleh Allah SWT. Kalau ilmu yang zahir kita belajar, ya, kita menghafal, ya, berguru menghafal, membuang kegelapan kejahilan dengan cara pengajian. Al-ilmu innamal ilmu bita'allum, dengan mengaji. Adapun ilmu yang ni ditambah atas, bukan sekadar mengaji belajar, tapi birriyadhah wal mujahadah. Dia riyadhah dan mujahadah, dia melakukan satu kerja besar, iaitulah mengupas balik, ataupun kita kata apa, dia kena kopek balik, dia kena gegar balik, dia kena ketuk balik karat-karat qalbi dia yang terhijab dengan makhluk. Dia karat-karat dia buang, maka bersinarlah balik cermin qalbi dia tadi. Bila bersinar, situ dia akan nampak. Cermin ada dua. Satu cermin tertutup dengan debu dan sebagainya. Satu cermin kita dah bersihkan, berkilat. Tentulah tak sama. Ya, cermin yang berkilat dia boleh tangkap apa.
Kita arahkan dia ke pokok, pokok masuk. Arah ke langit, langit masuk. Arah matahari, matahari masuk dalam tu. Dia boleh tangkap. Dengan syarat dia bersih. Begitulah maksudnya. Ya, bila bersih saja pam dia akan sampai. Sebab tu isyarat Rasulullah SAW, ayat yang pertama sekali di Gua Hira apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bila dapat tu? 40 hari kan. Rasulullah di situ masuk dalam Gua Hira 40 hari. Bau turun, Jibril datang. Itu isyarat bila ada pembersihan maka ia ada pembukaan. Tanpa pembersihan Tuhan tak ganggu buka. Ya, dan bersihkan qalbi daripada keperasanan khalqiyah dengan makhluk. Jasad kita dengan makhluk tak ada masalah, jaga syariat, tapi batin jangan. Batin kita dengan dia, rohani kita sentiasa dengan itu. Pakaian baginda sallallahu alaihi wasallam dan para anbiya, para aulia. Itu bila dapat situ akan dapat ni rahsia yang dibuka ni. Ya, tauhid 4 dia akan dapat keperasanan dengan af'al Tuhan, keperasanan dengan asma' Tuhan, keperasanan dengan sifat Allah, dan keperasanan dengan zat dia, ya, wujud yang sebenar, maka membakar pandangan wujud yang lain. Ya, la maujud bihaqqin illallah. Tiada wujud yang sebenar melainkan wujud dia je. Wujud yang lain terikat, maka wujud yang terikat tidak dipandang, sebagaimana kita tidak memandang bayang-bayang kita. Ya, bayang kita kira tuan-tuan, tak kira kan. Dia datang rumah kawan, bawa-bawa 3, mana lagi 2 tuan bayang. Nanti orang kata kau ni gila bayang. Bayang nampak tak? Nampak. Ada tak? Nampak. Tapi orang kira sebab bayang tidak ada hakikat, dia terikat dengan kita. Begitulah maknanya. Lebih kurang faham kita dengan Ta'ala, kita terikat dengan dia. Jadi kita pandang keterikatan itu akan menambahkan nur dalam qalbi ini. Dan kata Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahawasanya dia tegahkan daripada menzahirkan rahsia ini kerana pendek segala faham daripada mendapat akan dia. Intah habis. Mana ilmu tu ada 2, dan ilmu yang disuruh kita menyampaikan tidak boleh disembunyikan. Satu lagi ilmu rahsia, ada tengok orang yang patut, ya, diberikan akan dibuka. Sebab tu cicit Rasulullah SAW, Sayyid Zainal Ali Zainal Abidin, dia kata inni la aqtumu min ilmil jawahirahu kai la yara zuka jahlin fayaftatina. Ya, ilmu tu aku tutup yang jawahir, hakikat yang tinggi aku tak buka, melainkan orang yang ahli dengan dia. Ya, dia kaila yara zuljahlin fayaftatina, supaya tidak dilihat oleh orang tidak memahami, maka akan terfitnah. Ya, dalam kitab ni ada sebut dulu kan, kata Umar Farqid, dia kata apa dulu, lau hataratni fi siwaki iradatun qadaitu biriddati, sekiranya terlintas dalam hatiku satu lahzah saja lalai dengan Tuhan, maka hukumkan aku dengan murtad. Dan kalau orang baca segi syariat, ya, kita peranjat dan satu second dia terlupa Tuhan, murtad. Ini mana hukum kau ambil? Bila kembali pada istilah sufi, murtad itu bukan murtad yang kita faham, bukan murtad akidah. Dia murtad maqam. Maknanya daripada makam farqul sani dia turun balik makam farqul awal. Ya, maknanya dia dulu dalam makam musyahadat, tiba-tiba dia lalai turun balik bawah. Itu maksud dia, bukan murtad bukan murtad makam. Sebab mana dia kena faham akan istilah dia. Ya, walau khatarat li fi siwaka iradatun ala khatiri sahwan qadaitu biriddati. Itu kalam dia. Di satu sahabat Sayyidah Arwah ni, dia kerja pejabat agama ni, Ustaz Yaakob. Jadi budak-budak pejabat agama yang muda-muda ni, dia baca kitab ni apa kitab ni tak dia? Salah ni dia kata ni, bercanggah. Dia buat program, nak buat program kat Pulau Upih. Ya, ada 3-4 ustaz dia buat Pulau Upih, dia nak bahas kitab ni. Dia kata kitab ni banyak tak betul. Tiba Ustaz Yaakob, tahu Ustaz Yaakob kata kita apa kau nak bahas tu? Kita Durun Nafis. Dia kata kau balik kau cermin muka kau kata. Kau faham tak kitab dia? Tak faham, kau mengaji tak? Ya, tu kan ada dia kata ada kelupa Tuhan murtad. Tu murtad apa kata? Bukan murtad yang kau faham, murtad akidah. Ini murtad etikat, bukan. Ini murtad makam. Dia kembali balik jatuh makam farqul awal balik. Tu maksud dia. Oh, macam tu dah dia. Ya. Sebab kita nak bahas kalam orang tu, dia adalah ilmu munazzarah. Dia ada satu kaedah. Ya, dia panggil apa? Tahrirul murad. Ya, kalau orang bercakap, kita nak komen cakap dia, jangan komen dulu. Kena tanya apa maksud dia. Tuan bercakap sekalian apa maksud. Bila dia terang ke maksud dia atau maksud, baru kita tengok betul atau tidak. Ini kita dengar cakap dia, kita selak dia, pun dia diam. Habis tu dia kata, saya bukan maksud macam tu. Habis.
Ya, saya bukan maksud macam tu. Habis lagi dia, pum. Sebab dia kena tanya apa maksud. Maka nak memahami maksud sufi, kena tanya muhaqqiqin. Nak faham maksud kalam-kalam fiqh, kena tanya fuqaha. Nak tanya kalam-kalam tafsir, kena tanya mufassirin. Ya, bala hadis kena tanya muhaddisin, baru kena tak tempat dia. Ni nak jahit baju, pergi hantar kedai pemil motor. Habis kan. Kan pemil motor tengok atas bawah, dia tunjuk skru lebar, nampak ni tu. Yang kau kain kau bawa kedai motor apa? Kain pergi bawa kedai jahit lah. Itu maknanya. Jadi ilmu dalam kena panggil muhaqqiqin, dia yang memahami benda tu. Itu maksud dia. Ada satu dalam YouTube ni. Sekarang banyak ustaz tambahan, banyak YouTube dia rakam, dia masuk itu. Ya, dia pergi bahas kalam dia apa? Abu Nuwas. Ya. Orang Melayu panggil Abu Nawas ni. Dia Abu Nuwas. Ulama ni. Dia ulama besar. Bapa dia ni qadi besar. Ya. Bila bapa dia meninggal, dia takut jawatan tu dah orang nak letakkan dia takut. Maka dia buat-buat, dia ambilnya seludang, kalau kita kelapa lah pelepah kelapa sana berapa tamar, dia masuk kelengkang, dia buang orang jalan. Orang kata wah, kata Abu Nuwas ni dah cacat akal ni. Jadi bila dengar dia batalkan apa namanya nak nanti jadi qadi ganti bapak dia tu, orang dah ganti orang lain. Lepas tu tengok dia pulih balik, dia buat dia tak nak, dia takut jawatan tu. Di antara ucapan dia yang selalu kita dengar, ya, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala narin jahimi. Ilahi wahai Tuhanku, lastu firdausi ahla, syurga firdausu aku bukanlah berkeahlian untuknya, tapi aku tidak sanggup menahan akan azab engkau. Tiba-tiba selebai malang ni dia kopeng budak muda ni. Tengok tu dia kata, ulama sufi tak nak syurga, dia kata lain masuk. Orang tu kan masuk tak nak syurga, orang tu kata tawaduk, saya ni tak layak dengan syurga firdaus. Itu maksud dia. Dia pergi komen lain, lepas tu dia hentam kawan. Macam-macam ni masalah dia. Dia tak faham maksud, kemudian dia tembak kawan. Dia orang tengok pun tak sedap lah kan, nampak tak gerti. Baik, sekarang kita tengok satu rahsia besar ni. Kata Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ya, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Rasulullah SAW, ma faddalakum Abu Bakrin bi kasrati siyami wala bi kasrati salati walakin bisirri qarra fi sadri. Tidaklah melebihkan akan kamu Abu Bakar dengan sebab banyak puasa, dan tidak dengan sebab banyak sembahyang, tetapi melebih ia akan kamu dengan sebab rahsia yang tetap ia di dalam hatimu. Apa dia? Ma qarra fi sadrih, iaitu ma'rifatan khassah, makrifat yang khassah, ya, iaitu qalbi dia ada makrifat yang sebenar-benar, yang sentiasa qalbi dia menghadap kepada Ta'ala. Itu rahsia sebenar, musyahadah akan Allah tu maqam ni. Ya, bukanlah Sayyidina Abu Bakar terlebih, ya, sebab Rasulullah mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar ni hebat. La uzina imani Abi Bakr bi imanil alamin la rajahat iman Abi Bakar. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ni, kata Rasulullah SAW, dengan seluruh alam, nasai lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar. Bermakna Rasulullah memuji Sayyidina Abu Bakar begitu hebat. Ya. Tapi di sini pula Rasulullah ceritakan lebih dia di mana tu? Bukan banyak sembahyang, memang dia banyak sembahyang. Bukan banyak puasa, memang dia banyak puasa, tapi rahsia dalam tu besar. Ya. Sebab pernah dalam perang Tabuk, apabila perjalanan tu lebih kurang 600 km tak? Kalau kita pergi ke Penang atau pergi ke Kelantan, jauh kan. Dulu perjalanan tak ada berenjin, walaupun motor Honda Cup pun tak ada, dan kuda, unta. Bayangkan nak merentas lautan padang pasir, Masya Allah, memerlukan maknanya persiapan yang banyak, ya, memerlukan infak jihad daripada harta daripada para sahabat. Maka datang Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar kata diinfakkan separuh harta dia. Ya, dia kata, ya Rasulullah, kalau boleh dapat menandingi ini Sayyidina Abu Bakar, buat dia punya, aku bangun malam di awal lagi bangun, aku bangun malam lagi di awal, menunjukkan apa? Dia kuat ibadat di Sayyidina Abu Bakar. Begitu juga, ya, dia bagi separuh. Kejap lagi datang Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar kata, anfaqtu jami'a amwali, aku infakkan semua harta ku. Wah, tak boleh lawan untuk ni.
Sehingga Rasulullah kata, ma baqaita li ahlika ya Abu Bakar, kau tinggalkan apa untuk ahli kamu ya Abu Bakar? Abqaitullah wa rasul, aku tinggalkan dia Allah dan Rasul. Mana jaya dan senang tak jumpa. Itu Sayyidina Abu Bakar. Apa sebab tu? Ni dalam mahabbah, ma'rifah yang ada dalam qalbi tu. Ya, sebab amalan dalam sangat besar dan zarratun min amlil batin, ya, lebih besar daripada apa? Inna amal jawari. Zarratun min amal batin, ya, satu zarah je amalan dalam. Tengok tadi, ya, mahabbah rindu yang kuat, itu afdal, lebih banyak daripada min amsali jawari, daripada sebesar-besar maknanya ibadat jawari yang luar. Habis. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala radhiyallahu anhu, tiada syak pada bahawasanya rahsia itu apa? Ta'alluq ia pada segala faedah agama. Tiada keluar ia daripada barang yang ada ia daripada segala faedah agama. Dan saya tiada sunni daripada menzahirkan ia kepada lainnya, yakni kepada ahli ni lah. Maknanya semua tu sengaja panggil kelebihan-kelebihan fawaid daripada agama itu macam-macam ada tuan-tuan. Zahirnya, batinnya, sir semua lengkap tu. Dan letak dia kena pada ahli lah, itu maksudnya. Dan kata Syekh Sahal bin Abdullah At-Tusari radhiyallahu anhu, lil alim salasatul ulum, ilmu zahir yabzuluhu li ahli zahir, wa ilmu batin la yanbaghi izharuhu illa li ahlihi, wa ilmun huwa bainahu wa bainallahi la yazuruhu li ahad. Bagi orang yang alim tu ada tiga ilmu. Satu ilmu zahir, ilmu syariat yang luar, ilmu fiqh, usuluddin, tafsir, semua tu kena sampaikan. Diberikannya akan dia bagi orang yang ahli zahir. Maksudnya semua kena cari tu. Dan kedua ni ilmu batin, tiada harus menzahirkan melainkan pada ahlinya. Ya, pada ilmu-ilmu yang dalam, pembukaan mukasyafah dan sebagainya, itu dia kena pada ahli dia. Sebab kalau ahli takut dia tidak memahami. Macam tadilah, orang faham lain, dia faham lain tadi. Dan ketiga, ilmu itu antara dia dengan Allah Ta'ala je. Tidak harus dia menzahirkan dia kepada seorang jua pun, ya. Tak ada benar akan dibuka. Mana ada tiga, kita kena memahami ilmu itu ada tiga sudut, tiga pecahan, dia betul luasnya. Allah. Dan kata setengah daripada arifin, ifsya'us sir ar-rububiyah kufrun, menyatakan rahsia ketuhanan itu kufur. Ya, rahsia dalam dia dengan Tuhan. Ya, kalau dia bercakap je kan, takut-takut dia orang tak faham, lama-lama orang akan kerat leher. Ya, dia pernah kadang-kadang terlatah tadi. Ya. Dia kata ma fi jubati illallah, tidak ada jalan jubahku melainkan Allah. Macam mana? Itu halas. Sehingga dia tangkap dan dikerat kepala dia tadi. Kata Syekh Abdul Qadir Jalani, kalau dia ada zaman aku pelihara dia. Sebab dia bercakap dalam Mughalabatus Syuhud. Dia bercakap tu bukan maksud dia Tuhan duduk dalam jubah dia, tak. Maknanya apa? Tasarruf Allah Ta'ala melengkapi segala-galanya. Ya, itu maksud. Lenyap habis. Itu. Jadi orang silap faham, dia pakai kalam zahir. Wah, ini kata Tuhan duduk dalam baju dia. Bukan maksud dia. Ya, itu kalam-kalam kadang-kadang terlatah, menyebabkan fitnah berlaku. Jadi maknanya dia kena tutup rahsia-rahsia. Sebab apa tuan-tuan? Dia ghalabatus syuhud, dia panggil. Bila kuat nur kadang-kadang dia terlatah. Ada hadis ke? Kan kata, wah ni reka-reka ulama pandai-pandai. Ada hadis. Kita tanya, ada kitab biasa je mengaji, Riyadhus Shalihin, ada belajar kan? Tuan-tuan ada belajar kan? Mana-mana masjid dia baca kitab hadis susunan Al-Imam An-Nawawi. Nama dia apa? Riyadhus Shalihin. Pergi buka dalam babut taubah. Dalam bab taubat. Maka dalam hadis sahih tu, Allah Ta'ala menyambut taubat hamba tu lebih suka daripada orang yang kehilangan dia punya bekalan di tengah padang pasir. Seorang kan dia berjalan padang pasir, lautan padang pasir kan. Maka atas kuda dia tadi tu bekalan makan, minum dan sebagainya. Dan bila dia sampai di tengah padang pasir, dia tengok keliling 360 darjah ni, nampak kaki langit ni. Ya. Dia dah letih sangat ni, tiba-tiba bertemulah dia dengan sebatang pohon kayu. Wah, dia rasa letih nak rehat dah itu. Dia letak di kepala dia pun, dia terlelap. Bila dia terlelap, dia buka je mata, kuda dia tak ada. Kuda dah hilang. Dia cari, habis dah dia kata memang tak dapat dah. Dan dia rasa memang dia mati. Pada adat dia rasa dia matilah.
Jadi dia kata kalau aku mati, biarlah aku mati dekat pangkal pokok ni. Mana kalau orang lalu pun orang boleh jumpa. Memang dia rasa dia matilah. Akhirnya pun bersandar kat pokok letih. Ya, dia pun tertidur, dia buka aja mata, kuda dia di depan dia. Kuda yang hilang tadi di depan dia. Oleh kerana syiddatul farah, ni dia. Terlampau suka tu, dia bercakap dan tidak puasan. Alhamdulillah anta abdi wa ana rabbi. Segala puji bagung ya Allah, engkau lah hamba-Ku ya Allah, akulah Tuhanmu. Dia tak puasan dia cakap tu. Terlampau seronok tadi, dia tak puasan, terbalik dia cakap. Ya, dia cakap apa? Akulah Tuhanmu, engkau lah hamba-Ku ya Allah. Bukan tu maksudnya. Oleh kerana terlampau seronok, dia tak puasan. Kalam dia dia panggil ghalabah. Benda-benda yang macam ni bila berlaku, jangan dia ambil kira kan. Ya, sebab dia bercakap tu bukan atas dasar kesedaran dia setengah asyik betul tu. Ya, sebab kalam asyik ni kalam-kalam orang kerinduan, asyik dengan Tuhan, tidak boleh dibawa keluar. Kalam sufi kemudian engkau aku engkau macam ya, orang kalau berkasih dia kata apa? Engkau aku engkau. Bukan makna jasad dia bercantum dengan Tuhan, bukan. Mana kendak dia sama, dia seiring apa kendak Allah, itulah kendak dia. Apa yang Tuhan redha, itulah dia buat. Apa Tuhan larang, itulah ditaat. Itu maknanya bersebati rohani dengan Tuhan. Maka engkau aku engkau, bukan maksudnya Tuhan tu diri Tuhan, bukan. Itu. Jadi kalam-kalam tu kena serah kepada ahli dia mentafsirkan. Ya, kalau kita pegang zahir bila kau aku engkau, apa kan dia. Ya. Sebab kalam-kalam orang-orang yang asyik, kita tak boleh nak buat hukum kalam biasa. Ya. Lautan api ku seberangi, sungai tak boleh benang. Dia punya kalam dia memberi gambaran hebat. Maknanya dia punya kasih dia kalau lautan api ku seberangi, bukan masuk lautan api tu tempat dia dalam sungai kena tenggelam ke dia benang. Maknanya dia punya gambaran tu jauh. Itu maksud dia, mana terlampau kuat. Ya. Dan kata setengah mereka itu, lirububiyah sirrun law uzhira labatalatil nubuwah lin nubuwah sirrun law kushifa labatalal ilm walil ulama'i sirr law azharuhu labatalatil ahkam. Bagi ketuhanan itu rahsia, jika dizahirkan akan dia, nescaya batallah nubuwah. Dan bagi nubuwah itu pun ada sir, jika dibukakan akan dia, nescaya batallah ilmu. Dan bagi ulama itu ada rahsia sir, jika dizahirkan ya akan dia, nescaya batallah hukum, segala hukum kalau dizahirkan. Macam tadi lah tuan-tuan, bila dizahir sab je, betul-betul hukum syariat terkena kat dia, rosak nanti. Sebab dia bercakap dengan lisanul haq. Dan lagi sabda Rasulullah SAW, la tuhaddisun nas bima lam yasilhu uquluhum aturiduna an yukazzibullaha wa rasulah. Jangan kamu ajarkan manusia akan ilmu yang tiada sampai akal mereka kepadanya. Adakah kamu hendak bahawa diperdustakan mereka akan Allah dan Rasulnya? Jadi maknanya apa nak ceritakan sini, ulama ni, tuan guru atau tuan pengarang dibuka sedikit. Maknanya ilmu tu banyak pecahan. Ya? Kalau ilmu yang tinggi tu, terserah kepada ahli dalam menghuraikan akan dia. Di antara ilmu tasawuf dia ada peringkat-peringkat. Kalau peringkat bawah macam kita apa? Hidayatul Salikin, Bidayatul Hidayah, Minhajul Abidin, itu lapis bawah. Kalau dia naik sikit, Hikam, ya, Nurul Nafis, atau di antara pertengahan. Kalau atas lagi Futuhatul Makkiyah Ibnu Arabi, itu kalau tak ada 12 ilmu tak payah pegang, apa tak faham. Macam tikus tengok besi kan. Kadang-kadang dia pakai nokta, pakai ni isyarat-isyarat, lagi tak faham. Dia kena serah pada ahli ni. Ya, serah pada ahli baru kita faham apa maksud. Sebab kita nak faham maksud. Nah, kalau faham tak ada guru baca sendiri, tak pergi maksud. Ya, bila dia baca sendiri, dia tak faham. Lepas tu dia kata, oh ni tak betul. Padahal dia tak faham maksud. Kita nakkan maksud tu, kena serah pada ahli dia lah. Al-Quran pun suruh, fasalu ahla zikr in kuntum la ta'lamun. Kau tanya pada orang yang pakar dalam bidang tu, kalau kamu tidak memahami. Dan tadilah tafsir mufassirin, kalau hadis muhadis di sini. Ya, kalau fiqh fuqaha tu bagian masing-masing ada dia. Dan sabda, dan kata Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wi'ain minal ilm
fa amma ahaduhuma fabayyantuhu wal akhar law bayyantuhu laquti'a minni hadzal khalqu. Berat itu ni. Ku perolehi daripada Rasulullah SAW dua benjana, dua bekas ilmu. Adapun satu daripada dua ilmu itu, ya, ku nyatakan akan dia, mana aku sampaikan tidak disembunyikan. Itu haram kita sembunyikan ilmu syarat, kena beritahu. Dan ilmu yang kedua daripadanya ialah tiada ku nyatakan akan dia. Jikalau ku nyata dia, nak saya disembelih orang halkum aku. Kalau aku terangkan orang kerat aku, sebab apa? Dia orang tak faham, dia kata aku kufur pula ni. Sebenarnya bukan begitu maksud dia. Atau ada ilmu tu dua tu. Dan kata Zainul Abidin Ibnu Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, cicit baginda sallam. Sini ada sini. Inni la'atumu min ilmi jawahirahu kaila yara zazu jahlin payaftatina. Bahwasanya sesungguhnya kusembunyikan akan segala yang indah-indah daripada ilmu, maksud ilmu hakikat yang tidak boleh dibuka melainkan pada ahli dia, supaya tiada dilihat akan yang demikian itu oleh orang yang jahil, maka memfitnah ia akan kami, ya. Aku jadi terfitnah dengan sebab apa? Ketidakpahaman tadi. Dan lagi kata Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, ya rubba jauhari ilmi law abuhu bihi lakila di anta mimman ya'budul wasana walastahalla rijalun muslimu nadami yarawna akbaha ma ya'tunahu hasanah. Ya rubba, wahai Tuhanku, ya Rabb. Sini dia kata ya Rabb ni. Kau setengah kita mengaji tu dia panggil ya Rabb. Rubba jauharin. Rubba. Berapa dia kata yang indah-indah daripada ilmu. Jikalau ku nyatakan dia nasaya dikata orang akan daku daripada orang yang menyembah berhala. Dan saya menghalalkan beberapa lelaki muslim akan darahku, mengiktikadkan mereka itu akan dia itu kejahatan, akan ilmu yang didatangkan oleh mereka itu yang akan dia daripada kebajikan, pada ilmu tinggi. Daripada kerana tidak faham, akhirnya dia menuduh benda tu tidak elok. Sebab tu maknanya kita dalam apa perkara pun kita kena menuntut penjelasan maksud, ya. Orang bercakap kena tanya maksud. Maka nak faham maksud sufi kena tanya muhaqqiqin. Dan kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pada tafsirkan ayat ni Ibnu Abbas ni ulama tafsir yang paling hebat yang mendapat doa Rasulullah SAW dalam tahnid. Rasulullah sendiri belah mulut Ibnu Abbas. Dan Rasulullah sendiri kunyah buat tamar, dia cara belah mulut kan gunakan jari manis tu, kemudian kunyah, ambil masuk, tolak ke langit-langit budak. Kemudian baca doa tu, Allahumma faqihu fid din wa 'allimhu fit tafsir. Allah jadikan budak ini alim dalam hukum hakam dan bijak bidang tafsir. Siapa dapat doa tu? Ibnu Abbas. Dapat daripada Nabi SAW. Sebab tu jasad Ibnu Abbas haram api neraka menyentuh dia. Sebab apa? Ailu Nabi ada dalam jasad dia. Dia juzuk yang ada pada apa sahaja juzuk Nabi bila masuk dalam jasad orang tu haram disentuh api neraka. Macam seorang sahabat kan. Ketika Rasulullah berbekam, Rasulullah suruh dia ambil darah bekam Nabi tu, suruh buang lah. Dia ambil darah bekam, dia tengok orang tadi dia minum. Ya, dia minum. Sayyidina Salman nampak. Salman pergi report ke Nabi, ya Rasulullah, ya, orang tanya dia, ke mana maknanya darah bekam pun dibuang? Dia kata tempat yang tidak boleh ambil, ya Rasulullah. Ya, Sama kata dia minum Rasulullah darah bekam. Rasulullah kata haram jasadmu disentuh api neraka. Ya, kalau orang sekarang buat darah bekam ni ekstrim ni. Ya, kasih pada Nabi SAW. Jasad Nabi punya segala juzuk Nabi tak akan disentuh api neraka untuk didekatkan. Jadi Ibnu Abbas di antara ulama yang sangat biak dan sangat alim dalam bidang tafsir. Sekarang Ibnu Abbas tafsir, tengok tuan-tuan. Dia kata Allahul ladzi khalaqas sab'a samawatin wa minal ardi mislahun yatanazzalu al-amru bainahun.
Allah Ta'ala yang menjadikan 7 petala langit dan bumi itu seumpama 7 petala juga, maka turun hukumnya itu pada tiap-tiap petalanya. Semua ada tu. Lau zakartu tafsirah, kalau aku ceritakan tafsir ayat ini, la rajamtumuni bil hijarah, ya, wa riwayat lakultum, ya, inni kafir. Jika ku nyatakan tafsir ayat ni, nasai direjam orang akan daku dengan batu. Dan pada satu riwayat, nasai kamu kata aku kafir. Maksudnya apa ni? Tafsiran dia amat dalam ni. Dahsyat. Di tafsir ada 2, satu tafsir bil zahir, satu tafsir bil isyar. Ulama sufi banyak ditafsirkan dengan isyarat, dan banyak digunakan tafsir isyarat. Contoh kalau kita tengok ayat syariat dan hakikat, innamas sadaqat lil fuqara wal masakin ila akhir ayat. Sungguhnya sedekah, mana zakat, diberikan pada orang yang fakir. Itu ilmu fiqh ni, tafsir syariat. Kalau tafsir bil hakikat, sungguhnya innamas sadaqat, makna sadaqat al anwar wal futuhat ditafsirkan. Diberikan pada siapa? Lil fuqara, mana orang yang betul fakir hati dia dengan Allah. Ya, tahaqqaq bi faqrika yamudu binaih. Kamu tahqiq pandang fakir diri kamu, Tuhan akan bantu. Bantu tu dipanggilkan zakawat, dengan mana anwar, futuhat, ma'rifat. Tu, ya. Tafsir banyak dan digunakan isyarat pun dia. Banyak digunakan oleh arifina bila sufiyah. Tu. Dan satu lagi kata saya Sahal bin Abdullah At-Tustari, ada wali-wali abdal. Dia kata la tutni'ul ahdas 'alal asrar qabla tamakkunihim. Jangan kamu beritahukan akan segala orang yang baru belajar, benda ahdas, akan segala rahsia sebelum tetap mereka itu pada syariat dan tarikah. Kalau dia mantap, dia beritahu, dia faham makna-makna tu, ya, atau dia antara dia lah. Matematik tingkatan, ya, darjah 6 tadi, kita jangan buka, ya, tingkatan 6 jangan buka dengan budak darjah 6. Nanti berasap kepala dia pun tak faham apa dia cakap kan. Tu. Jadi maknanya bukan ilmu tu salah, tapi dia tak boleh meneri ni, sebab akal dia masih standard, dia belum sampai. Begitulah maknanya, peringkat-peringkat nak menceritakan bahawasanya luasnya ilmu Allah Ta'ala cukup luas, lautan yang tak bertepi. Maka dia ada peringkat-peringkat yang maknanya mengikut sukatan dia. Kemudian, dan kata Nabi SAW, la tu'allik ad-dur bi a'naqil hanazir wallahu a'lam. Tanda dia, insyaAllah lepas raya pada rumah kita jumpa lagi. Selamat berpuasa dan hari raya, maaf zahir batin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maghfir lana ya Allah, salafa ala nafsina bima fa inna khairal kalam. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim.